every words boleh jadi offensive. Betul kan? Macam Helmi, dia Cina, Cina. You know, kan macam kau Melayu, Melayu. Ya kan? Kadang-kadang kayu, benda, kayu. Tak, reality dia, the words tadi boleh jadi offensive ikut keadaan. Betul. It's not about the words. Betul. Bukan ramai-ramai nak tolong, ramai-ramai condemn. Astagfirullah. Ibarat orang penonton yang tengok orang main bola ni. Cakap pandai kaki jadi manager bagai suruh main. Aduh. Bagi masuk dalam tu, Astagfirullah. betul. Alhamdulillah. Selamat kembali kepada rancangan podcast kita yang bertajuk Unplugging Today's Issue sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali ni Ustaz dah buat introduction sendiri dah. Yelah kan dah episod keberapa dah kan, kita pun dah kira macam dah biasa. Kan? Alhamdulillah. Okay. Tapi still adab tu kena ada. Okay. Bersama dengan saya hari ni ialah co-host saya, Brother Kiki. Assalamualaikum. And dan juga daripada saya sendiri, Hilmi Ang. Assalamualaikum. Dan juga resident asatizah kami dan juga pengarah Hal Ehwal Islam Al-Khadim, iaitu Ustaz Adli Muhammad Saad. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada penonton-penonton, kami minta sekali lagi untuk membuat doa kepada Brother Adwa, semoga dia sembuh. Untuk Bukan kepada, untuk. Bukan kepada, betul. Untuk, sorry. Biar cacat sikit bila time Doa form kepada Allah. Doa kepada Allah. Okay, untuk Brother Adwa yang sekarang berada di hospital untuk treatment, post surgery treatment, insyaAllah. Okay. So tanpa membuang masa lagi, tak nak delay. Mari kita masuk. Exciting ni untuk topik-topik untuk bukan bulan Ramadan, as kita nak end bulan Ramadan dan masuk Syawal. Sebenarnya topik ni ad hoc. Betul. Baru discuss. Tapi apa yang bukan nak kata sedih lah, tapi bulan-bulan Ramadan ni pun banyak hal. Astagfirullah, ada je benda ada. Tapi alhamdulillah lah, maybe tu cara yang kita, yang kalau ada exposure, kita boleh belajar dan tidak mengulangi lagi. Betul kan? Betul. Okay, Kiki, bawa kita kepada topik yang pertama. Okay, so topik pertama ni dia rasa macam figure ni pun macam banyak juga kali lah buat statement-statement macam ni kan. Tapi okay, kita tak sentuh satu lah. Tapi yang baru ni, paling latest ni, dia cerita pasal penggunaan istilah kafir. So dikatakan dia sebut macam kita tak boleh guna istilah kafir terhadap orang belum Islam sebab dia satu terma yang ofensif. Padahal kalau dalam Quran kita sebut, kita siap ada surah khas sebut qul ya ayyuhal kafirun. Betul. Dia jadi macam pelik lah. Macam kita dalam Quran sebut guna istilah kafir ni kan, Allah pun guna istilah kafir ni kan, tapi bila in everyday life kita tak boleh pula guna istilah tu. Macam sampai diharamkan guna di rumah, di sekolah. So macam dia ada discrepancy dan statement tu datang daripada orang Islam sendirilah kan. So sedih. Macam dia jadi macam pelik. Dia jadi macam tak tahu nak guna, dia boleh sama ke tak guna, macam dia guna macam kan? Samakan istilah N-word tu kan, macam setengah orang saja boleh pakai, setengah orang tak boleh pakai. Yang peliknya setengah kitab kan, Gentiles boleh pula. Betul. Gentiles boleh pula. Betul. Aduh. Pada benda tu kalau non-Jew betul. Macam fikir macam ofensif juga sebenarnya kan? Gentle? Okay dalam English okay. Astagfirullah. Tak ada. Bismillah wassalatu. Okay, Ustaz please. Dia sebenarnya istilah ni, dia mungkin saya waktu dia macam ni, pada masa tertentu kalimah berkenaan mungkin ofensif. Mungkin pada masa tertentu. Contoh macam the word negro. The word negro, actually in French, the word negro is black. Betul. Orang berkulit hitam. Bukan kan? The Color negro. Negro is black. Okay. So jadi ni masalah dia. Kalau kita panggil negro jadi masalah. Walaupun satu masa dulu tak ada timbul tajuk, tapi lepas masa berubah sebagainya menjadi tajuk. Macam dulu kita ada apa? Istilah tempat. Bestari Jaya. Tahu nama dia apa? Tak tahu.
Saya tahu Bestari Jaya tu tempat kat mana, tapi betul. apa nak Dari nama sebelum. Nama asal dia Batam Berjuntai. Betul. Ni benda tukar ni. Dia dah tukar. Saya ingat kan tak tempat lain. Nama tu Batam Berjuntai. Jadi kadang-kadang benda ni words yang satu masa benda tak pernah jadi masalah. Tiba-tiba Tapi jadi masalah. Jadi macam lah, macam Kiki sebut tadi kan, masalah penggunaan istilah kafir tadi. Pada waktu tertentu, ketika keadaan yang tertentu, mungkin apa saja words boleh jadi ofensif. Boleh jadi ofensif. Contoh macam Melayu. Ketika kita cakap tu, even word Melayu pun boleh jadi ofensif. Cina. Oi opek. Apek. Pasal dia buat Pasal dia buat apek kan. Orang actually macam panggilan. Betul. Macam asuk. Ahong, akau. Apek. Actually tak ada benda. Tapi ketika waktu tertentu, memang istilah tu boleh jadi ofensif lah. Betul. Intonasi tertentu pun boleh. Intonasi pun Cara boleh. penggunaan. Even perempuan. Ya, betul. Astagfirullah. Woman kan, word yang tu kan. So kalau ikut pada segi masalah penggunaan, memang ada bukan words kafir sahaja. Any words boleh jadi ofensif. Sebenarnya pada waktu kita cakap, cara kita cakap memang akan jadi ofensif. Even kalau kata istilah bukan Islam. Bukan Islam. Sama je. Dia akan ayat tadi dengan gaya cakap dia akan jadi. Betul. Dan itu sebab kadang-kadang kita bimbang kan dekat Malaysia ni. Kita lebih terikut dengan bila ahli politik tak suka. Kan? Sebenarnya dia bukan masalah kalimah tu boleh pakai tak boleh pakai. Tapi ahli politik rasa tak suka. Dia macam apa istilah orang putih pakai apa? Politically correct Istilah dia incorrect macam tu. Itu masalah dia. Pasal saya perhatikan benda-benda segi. Kadang-kadang kalimah tu tak ada pernah timbul tajuk. Tapi ahli politik tak suka, maka jadi pasal kebetulan ahli politik terlibat dengan menguasai kerajaan dan sebagainya. Jadi dia boleh pilih pula apa kalimah dia nak, apa dia tak nak. Apa benda jadi apa benda boleh pakai, apa tak boleh pakai. Ini tak boleh lah. Dia macam itu sudut asal. Tapi pasal kalimah contoh kafir tadi, kufur. Kafir atau kufur. Kalimah tu maksud asal dia kafir ni enggan. Betul. Ada maksud engkar. Bahkan kufur tu kalau kita perhatikan balik sebenarnya dia pecah pada banyak jenis. Dia macam kufur nikmat. Kita don't want to kufur juga. appreciate. Don't appreciate. Apa kafir juga. Macam seorang perempuan jumpa Nabi SAW. Dia minta untuk bercerai dengan suami dia. Ketika dia minta perkara tersebut, kan, dia kata pada Nabi, dia kata aku tak cakap tentang sahabat kau benda teruk, tapi aku tak nak kufur dalam Islam. Aku tak nak kufur. Mana aku engkar suami ketika dalam keadaan aku Muslim. Itu tajuk dia. Mana ataupun menentang perintah Tuhan dalam keadaan aku Muslim. Aku mengaku Muslim, tapi aku tak submit kepada perintah Tuhan. Aku tak nak macam tu. Jadi dia minta cerai dengan suami dia dengan secara khuluk. Nabi kata kan, kau nak pulang balik tak kebun yang suami kau bagi pada kau? Lepas tu dia kata ya. Lepas tu Nabi kata kepada suami dia, ambil kebun kau balik, ceraikan satu talak. So ketika kisah tersebut, perempuan tu gunakan kalimah kufur. Maksud dia kalimah kufur, maksud dia enggan, engkar, tidak setuju, kan, bahkan tidak percaya. Itu istilah hatta dalam konteks macam seorang mumtahanah yang kadang-kadang orang suka tinggal ayat ni. Ayat nombor 4. Orang pergi ayat nombor 8, tak pergi ayat nombor 4. Ayat nombor 8 bunyi dia, la yanhaakumullah, tak melarang kamu Allah tak larang kamu. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, yang tak terhadap orang yang tak perangi kamu dalam agama. Allah tak halang kamu terhadap orang yang tak perang kamu dalam agama. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu baik pada mereka dan kamu berlaku saksama pada mereka, being just to them. Wallahi muhibbul muqsitin, Allah sukakan orang yang buat kesaksamaan. So ayat ni sering dipakai hatta bila ada orang cuba kata Muslim boleh raikan keraian bukan Islam, dia pakai ayat yang sama. Tapi bila orang cakap itu, saya kata buka ayat nombor 4 dulu. Buka ayat nombor 4, orang kata apa? Qad kanat lakum uswatun hasanatun, demi sungguh telah ada untuk kamu tauladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah,
pada Ibrahim dan siapa-siapa bersama Ibrahim. Abraham is your role model. Right. He and whoever along with him. Benar. Idh qalu liqaumihim, when he said to his people, he and those who with him said to their people, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami tak nak ada kaitan dengan kalian dan apa kalian sembah selain daripada Allah Taala. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. We don't agree with all of you. Jadi dia buat kufur tadi kan, dia tak ada ni pun. Even the usage when we don't agree with them, tak setuju, kita kufur dengan apa yang dia sembah. Kafarna bikum. So macam kalau orang Arab pun, dalam konteks orang Arab pun, like istilah kafir pun it's not something yang offensive lah. Even towards Arabs also pun orang guna istilah kafir. Dia sini kalau sesama Muslim, bila kita kata orang tu, okay, ni satu point. Bila dengan Muslim, kita tak boleh gunakan istilah tadi dengan sewenang-wenangnya. Sebab once kita kata seorang tu kafir dengan istilah seorang Muslim, macam Nabi kata bila seorang mengkafirkan saudara dia yang Muslim, sedangkan orang tu bukan macam tu, dia telah kembali kata-kata kepada salah seorang antara mereka. Kalau orang tu memang macam dia kata, betul. Kalau tidak, dia dikatakan telah kafir, maksud dia kafir, mengingkari hak saudara dia. Bukan dia keluar agama. Dia mengingkari hak saudara dia. Itu maksud dia. Tapi sering istilah ni, macam kita sebut pada orang Arab sendiri, benda ni, macam kita kata, when the time, waktu, macam surah Al-Kafirun yang tadi, Kiki sebut. Dia datang ketika orang kafir, musyrikin Mekah, menawar kepada Nabi SAW untuk gile-gile menyembah Tuhan Allah dan juga Tuhan mereka. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, Qul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang yang kafir, yang ni enggan. Yang ni enggan menyembah hanya Allah. Jadi istilah tadi tak boleh kita kata salah guna. Apatah lagi ketika kita nak membezakan antara kufur dengan iman. Kena bezakan. Ini iman, ini kufur. Betul. Tak boleh kita tak boleh bermudah. Bahkan ketika mengajar anak kita kena bagi tahu kalimah ni. So that they know when he or she not to use it. Ataupun dengan siapa dia patut kenal orang tu sebagai kafir. Ini ada Muslim, ini kafir. Dia ada distinction. So memang tak salah kita ajar anak kita. Dalam masalah penggunaan lafaz ni kepada orang, ulang balik, every words boleh jadi offensive. Betul kan? Macam Helmi, dia Cina, Cina. You know, kan macam kau Melayu, Melayu. Kadang-kadang kayu, benda, kayu. Tak, reality dia, the words tadi boleh jadi offensive ikut keadaan. Betul. It's not about the words. Betul. You don't change it. The way penggunaan tadi, cara bercakap dengan orang memang bezalah. Kalau kita pergi dalam masyarakat barat contohnya, diorang guna you and I dengan mak bapak. Betul. Kita tak boleh. Betul. Dalam masyarakat kita, orang tua dari kita panggil abang. Betul. Kalau orang tua dari kita lagi tua, panggil pakcik, makcik. Even bukan Melayu pun keluar kalimah. Aso. Betul. Kan? Kalimah-kalimah tu kan untuk kita hormat. Tapi kalau pergi pada masyarakat barat, tak ofensif. Cuba bawa cara mereka bercakap. Kan? Macam seorang wanita yang ada suami cakap dengan suami dia, you. Kan? Sebenarnya salah. Panggil nama lah kan. Panggil nama lagi teruk. Nama dah seram. Okey. Dekat sini tajuk dia dalam konteks penggunaan kalimah tadi boleh jadi ofensif dalam bentuk yang bermacam. Betul. Tapi untuk kata kalimah ini tidak boleh dipakai, salah lah. Itu tak betul lah. Betul. Dia macam teringatkan macam kalau kat barat lah kan. Saya teringat macam apa, macam dulu sebelum ni istilah prostitute atau istilah whore. Lepas tu dia cuba macam kononnya lah, macam ni kaedah diorang nak lembutkan ataupun like nak cuba macam make it politically correct. Dia guna istilah sex worker ke apa, something like that. Bukan. Astaghfirullah. Sex workers. Sex worker kan? Bukan. Dia ada satu lagi. Ada satu. Adult. I don't know lah. Some comfort girl lah. Betul. Something like that. Tapi tu masalah dia macam ni. Kadang-kadang ini kita masalah. Ahli politik ni, dia kadang cuba buat satu keadaan yang dia kelihatan sangat-sangat baik. Kadang-kadang sampai hukum agama berkaitan perkara-perkara. Kadang kita tengok, saya tengok beberapa tahun dulu,
Bila kita dalam Islam, kita boleh berada ketika macam kematian, orang bukan Islam. Kita boleh pergi. Betul. Perkahwinan dia, boleh pergi. Tapi tak boleh terlibat dengan upacara. Betul. Bakar colok. Betul. Apa? Kau tahu? Kau tahu. Kau tahu tunduk kepada mayat. Tak boleh. Betul. Bagi offering kepada dewi dan sebagainya. Tak boleh. Betul. Bila seorang manusia tu, okay, ini tajuk dia. Bila kita ni memang tak tahu hukum, then stop from saying something. Because akan cedera. You will hurt yourself, you hurt others. Betul. Sebab penggunaan kalimah tadi kadang-kadang awak jahil. Don't use it. Betul. So kadang-kadang bagi orang kan, apa dia kata macam kenapa salah? You don't understand. Betul. Macam itulah macam istilah macam stokin hari itulah. Ingat tak? Ada orang kata macam kenapa nak offensive sangat? You don't understand. Betul. For you said it's okay because you don't respect your God. Betul. Kan even you lie to your God, letak buah limau plastik dan sebagainya. Betul. You know, something actually too much lah. It's like, astaghfirullah. Really, you can see a lot of things coming. Tapi itu contoh lah. Macam kita kata, kalau nak bincang, macam tu kan. Betul, kita Ustaz. boleh cakap lagi dahsyat. Betul. Tapi Alhamdulillah, Muslim diajarkan tak boleh kita mencela Betul. orang-orang bukan Islam. Sebab bimbang nanti dia cela Allah Ta'ala balik dalam keadaan dia jahil. Betul. They doesn't know but they will do it. So kita being stopped by Allah from saying anything bad. So macam istilah kata-kata tadi kan. Bila kita kata kita membincangkan tentang contoh macam berlaku di Palestin. Kita akan ketika berdoa kita kata orang-orang kafir ahli kitab. Allahumma al'an kafarata ahli kitab. Ya Allah, laknatlah orang kafir ahli kitab. Itu position ketika waktu tengah berperang. Ketika waktu position yang tidak berperang, kita tak guna kalimah tu. Exactly. Dia setiap tempat ada kata-kata yang patut digunakan. Betul. Dan jangan kita sangka bahawa kononnya kita ni terlampau mencapai status akhlak terbaik sampai melanggar katakan apa istilah nak agama. Betul, Ustaz. Itu sebab kan, macam tadi kan kan ayat 256 suratul Baqarah. Kau nak kata apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini pasal kes dulu orang-orang Ansar dia letak anak daripada orang-orang Yahudi, kemudian bila orang Yahudi tu kena halau, anak-anak dia keluar sekali, dia cakap dengan Nabi tu anak kami, tapi anak-anak tu dah jadi Yahudi. Betul. Tak nak jadi Muslim. Jadi datang ayat tidak ada paksaan agama. Okey. Qad tabayyana rusyd minal ghayy. Telah nyata petunjuk guidance berbanding kesesatan. Faman yu'min billah, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Barang siapa kufur dengan taghut, kufur dengan sembahan selain Allah dan beriman dengan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia berpegang dengan ikatan kukuh. Lam fisama laha, tiada perungkai baginya. Ini kalau kita lihat itu kalimah tadi, kufur dengan taghut. Ya, saya kufur, tak setuju. Betul. So that istilah tadi kita kena macam apa fahamkan balik. Istilah kufur ni maksudnya you deny to believe Muhammad. Then you consider you as a denial. Betul. Kita nak kata macam you are also be accepted as a Muslim. Macam what is the line? Exactly. Dia macam guna metrik. Dia kononnya nak cuba tampilkan diri sebagai orang yang terpaling baik. Itu masalah dia. Pasal ini kita kata politician patut refrain yourself. Betul. Daripada bercakap pada tajuk benda bukan bidang awak. Contoh, you don't know about the car, how to fix the car. Don't say anything. Just shut up. Sebab kita seriously. Kan kita, begitu. Yang doktor nak bedah jantung, it's not your specialty kan. You are a specialist in heart surgery. Jangan bercakap. Betul. Nanti kita kata macam kita ustaz pun tak cakap. Itu macam ikut Al-Quran. Doktor kena potong 3 cm ke tepi. Betul. Bukan doktor. Kena tambah lagi 6 cm. Jadi dekat situ kita dapat lihat kefahaman kita ni sebenarnya berpandukan kepada bidang kita. Betul, Ustaz. So if you don't know about Islam, stop. Correct. I agree. Bukan masalah bila kita kata pakai tudung, awak pandai dah Islam. Betul. Anak kita hafal Quran, kita dah pandai Islam. It's not like that. It's a lifelong process lah. Dan learn proses. Jaga mulut dari bercakap. Betul. Because sometimes you will hurt yourself, hurt others. Without you actually knowing it. Betul, Ustaz. Awak rasa macam awak boleh cakap semua benda. Ini salah. Lepas tu macam saya kata tadi, bila orang kata kalimah kufur kepada kafir tadi kan, tengok tempat mana cakap. Yeah. To teach your children the meaning of the words.
Maksudnya bila kita kata kafir tu maksud dia denial terhadap Muhammad. Takkan kita nak kata bukan. Betul. Sedangkan saya rasa ilmuwan-ilmuwan, ustaz-ustaz pun bila masuk bidang agama, bila nak bercakap sesuatu yang mengenai agama, dia orang akan hold back, refrain themselves because takut cakap satu benda yang that dia bercanggah. Ya, betul. Kan? Malah like Dia Nabi, macam Nabi kata kan. Nabi kata innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazu'u walakin yantazu bi qabdil ulama. Allah Ta'ala tak cabut ilmu dengan cara hilangkan macam tu saja. Bahkan Allah Ta'ala hilangkan ilmu dengan matikan ulama. Kan? Hatta idza lam yakau aliman, sampailah bila mana tak ada dah orang alim dalam masyarakat, berpengetahuan dalam masyarakat. Ittakhadun nasa ru'usan juhala. Manusia ambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Astaghfirullah. Kan? Dia kata fastasau, dan mereka diminta fatwa. Fa'afta bi ghairi ilmin. Maksudnya dia beri fatwa tanpa ilmu. Maka fadallu wa adallu, mereka sesat menyesatkan. Memang benda ni penting pasal kita faham bahawa sudut macam ulang balik kita sebut tadi, any words can be offensive. Malah Nabi pun macam kalau ditanya soalan yang dia tak tahu jawapan, dia pun akan diam dulu. Dia tunggu wahyu. Tunggu wahyu. Betul. Itu bidang. Kalau bukan bidang kita, dia diam. And the blind leads the blind. Kan? Pasal itu masalah dia. You don't say that I can say anything because I went to university, because I'm a lecturer. Jangan cakap yang tu. Dia macam bukan bidang awak. Kita sepatutnya, sebab kita sebagai orang Islam, metrik kita apa itu orang yang baik, kita sebagai orang Islam, kita patut berpandukan metrik apa Islam letakkan sebagai baik. Tak boleh kita ikut like orang awam punya itu realiti lah. Bagi saya benda tu sangat jelas. Tapi macam bila sebut kata kalimah tadi, maksud asal kafir atau kufur adalah ingkar, tidak setuju. Betul. Bahkan tambahan tidak beriman. Betul. Bila sebut tak beriman, kepada siapa? Benda paling simple is Muhammad. If you deny Muhammad, you are kafir. Betul. Bagi istilah kata, tapi saya percaya Tuhan. Bagi awak cakap saya percaya Tuhan, tapi bagi kami awak tetap tidak Muslim. Bahkan there was this hadith Ustaz kan. Okay, sebelum saya ke hadith tu, kita point of reference kita ialah Quran dan Sunnah. Okay, yang tu memang tak akan ubah dan tidak boleh diubah. Betul. Dan istilah kafir tu memang ada di situ. Betul. Just because awak tak suka guna, tak boleh kata dia tak ada. Atau awak tak erti guna, tak boleh kata dia tak wujud. Ataupun tak patut pakai. Betul, tak patut pakai. Tapi bila sebut tak patut pakai, patutnya kita kena tahu di mana nak pakai. Betul Ustaz kan. Waktunya. Macam munafik. Munafik lagi dosa sebenarnya. Betul. Kan macam Syekh Husni cakap apa? Dia kata the good, the bad and the ugly. Betul. Kan, the good, the believers, the bad, the kafir, the ugly, the hypocrite. Betul. The ugly. Betul. So jadi tapi kita tak boleh kata tak wujud. Betul. When you are doing things, you can say somebody have the attributes of munafik. Betul. This is hypocrite. Memang ada. And nak ke especially politician. Astaghfirullah. So itu sih. Ya pasal dia kadang-kadang benda ni masalah. So saya kata refrain yourself. You don't want to be labelled to with something, stop. Betul. Because if you say something and more you say, the more you hurt yourself, the more you hurt others. Betul. Pasal istilah tu macam kita kata bukan masalah istilah tak wujud ilmi. Bukan Kiki. Dia bukan masalah istilah tak boleh pakai atau boleh pakai. Dia bukan clear words macam pakailah. Tak. Dia masalah dia adalah bila nak pakai. Betul. Words tu. Bila nak pakai. Pada mana kita gunakan. Kan? Jadi the words yang kita pakai tadi tu kena pada tempatnya kita gunalah. Takkan tak boleh gunakan. Betul. Kita kata kalau nak fikir ofensif, dia word Melayu pun akan jadi ofensif. Betul. Dia semua memang apapun bergantung pada konteks juga. Konteks, cara cakap. Betul. Dan dia kata India. Astaghfirullah. Betul. Kan tengok orang nak bergaduh. Betul. Buat bergaduh kamu kata Melayu. Betul. Kita macam apa? Kita macam padahal dia bukan. Dia sebut aku Melayu kan. Betul lah. Then why you feel hurt? Betul. Cara dia cakap. Itu cara cakap. Bila cakap, itu yang patutnya konteks dia adalah bila words tadi. Bukan masalah kita buang kononnya nak jaga hati orang yang bukan Islam sampai kita kata bahawa kafir tu tak wujud istilah ataupun tak boleh digunakan. Tak, tengok tempat lah. Dan juga Ustaz, kembali ke hadis yang saya nak, bila
orang ada seorang ni dia tanya Nabi di mana bapaknya. And then Nabi pun kata bersama dengan bapa ahli neraka. Ya, aina abi, di mana bapakku. Nabi kata finnar, dalam neraka. Kan Ustaz? Bila lelaki nak pergi, Nabi nampak muka dia sedih, dia panggil. Nabi kata inna abi wa abaka finnar. Bapa engkau duduk dalam neraka. You know, itu chant bapa aku dalam neraka, bapa aku dalam neraka. You don't say something like that. Betul. But the fact is the fact. Betul. Tapi bila nak sebut ayat tadi, to say your father in hell, it's not a good thing. Kadang-kadang macam revert kan. Betul. Dia cakap kalimah tadi. Sakit. Kan nampak tak? Tapi Betul. ketika Nabi buat penjelasan kepada lelaki tersebut untuk bagi dia faham. Dia sedih bapa dia dalam neraka. So Nabi kata bapa engkau duduk dalam neraka. Betul. Itu tajuk asal yang kita, inilah maksud dia, bila konteks nak cakap, itulah kalimah tadi, bila patut digunakan. Itu yang masalah sebenar. Bukan masalah words tadi ofensif atau tidak. Kalau tidak, kata semua words akan jadi ofensif. Semua words. Kalau kita ketika pada sudut lain, ahli parlimen. Itu kau sebut kan. Macam bila saya kata tadi lah, politician. You know when I say that words dengan tone yang saya cakap, ahli politik dengar saya cakap dia rasa ofensif tak? Kau ofensif Kan? Itulah keadaan dia. Even though you are like that. Betul. Kan? You are a politician. So bila saya cakap, kenapa awak terasa? Betul. The word, the tone, when you are saying that, itu benda yang akan jadi ofensif pada siapa saja. Faham. Bahkan orang Melayu kita dulu apa? Nama bapak. Betul. Main nama bapak. Darjah 2. Soalan dia, memang kau anak orang tu, kau nak marah apa? Faham tak? Jadi things yang pelik sikit lah. Allah. Cukup kot. Alhamdulillah. So seperti mana yang Ustaz cakap tadi lah kan, kita tak boleh nafikan sesuatu istilah tu sebab tu dia ada dalam kamus atau dia ada dalam kitab kan. Tapi cara penggunaan, cara penampilan, time nak masa kita nak guna, yang tu semua kita kena fikir dulu. So sebelum nak cakap apa-apa, fikirlah dulu. Betul. Dan pasal tentang moving on ke topik yang kedua ya Ustaz. Ni pun pasal cakap mulut ni memang sebab mulut bara binasa ni, astagfirullah. Kan? Baru-baru ni ada tular satu statement viral yang pasal ada selebriti ni. Kan? Dia cakap dia macam tak respect lah dengan apa dia cakap disebabkan cara dia dibesarkan atau benda-benda yang dia alami, experience dari kecil sampai ke besar, dengan ibu bapa dia, dan kebanyakan kita pun memang kecil-kecil memang kena sebat lah dengan rotan. Tapi ada setengah orang, dia orang maybe cabaran dia orang lebih lagi lah, lain lagi kan. Tapi adakah sepatutnya kita pegang pada dendam tu Ustaz? Dan patutkah kita tak macam susah nak bagi kita maafkan dia? Macam mana kita nak selesaikan masalah ni Ustaz? Tajuk ni kalau kita ingat kan, kebetulan kita dalam Ramadan. Ingat tak hadis Nabi yang berkenaan Nabi naik mimbar. Nabi naik mimbar, satu anak tangga, dua anak tangga, tiga anak. Mana setiap tangga Nabi baca amin, amin, amin. So bila para sahabat tanya Nabi, apa pasal dia amin? Nabi kata Jibril datang kepada aku sebentar tadi. Jibril kata, hai Muhammad, barang siapa yang the first one masuk Ramadan, keluar Ramadan tak diampunkan dosa dia, masuk neraka pula. Pasal kita kena tahu ada cara lain kita dapat keampunan. Mungkin bukan Ramadan, tapi this person dah masuk Ramadan tapi tak dapat keampunan, masuk neraka pula. Dan dia telah jauh, abadahullah, Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmat dia. Wahai Muhammad, kata amin. Nabi Muhammad kata amin. The second one relating to this topic. The third one buat selawat. Orang sebut Nabi depannya tapi tidak selawat ke atas Nabi, dia masuk neraka kan. Dia selawat kata Nabi, dia masuk neraka, maka telah jauh dari Allah Ta'ala. Sebab kalau dia dekat situ, dia ada peluang untuk dapat syafaat. Orang paling banyak dekat atau memperolehi syafaat adalah orang banyak berselawat. Bukan bergendang lah, bukan bentuk ini lah, bukan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi cerita dia yang kedua tu, yang relate pada kata-kata Hilmi tadi. Barang siapa yang sempat ketika tua
mak bapak dia, dua-dua sekali atau salah seorang. Sempat ketika tua, tapi tak masuk syurga, masuk neraka. Dia masuk neraka. Dia sempat dengan mak bapak ketika tua, tapi dia mati tak masuk syurga, masuk neraka. Maka dia telah jauh rahmat Allah Taala. Abandon. Muhammad kata amin. So benda ni bila kita sebut tentang Islam punya guidance tentang hubungan kita dengan ibu bapa, memang Islam tak pernah panggil suruh kita disrespect parent. Dan kita memang kali-kali kita sebut pada saudara-mara kita yang revert masuk Islam kan, kita ingatkan bahawa ibu bapa dia, whatever happen tetap ibu bapa dia. Betul. Tak boleh dia disrespect mereka, tak boleh dia kata hina mereka, tak boleh dia taat pada benda baik. Kalau dah ajak buat benda haram tak boleh, tapi pada benda baik kena. Macam Allah sebut dalam Quran kan, wasahibhum fid dunya ma'rufa wa in jahadaka, surah Isra. Kalau mereka berdua memaksa engkau ala antu syakabi malaysa kabi an fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mana kalau mereka berdua paksa engkau untuk menyekutukan dengan aku suatu benda yang engkau tak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taati. Tapi bertemanlah dengan mereka dengan baik. So jadi memanglah macam tadi, macam yang sebut tentang pengalaman. Memang ada orang mungkin teruk pengalaman dia, mungkin abandon, mak bapak dia bagi dekat orang sebagainya, ataupun layan dengan tak elok. Memang kita akan ada dalam pengalaman tadi berbeza-beza. Ada orang sikit, ada orang banyak, ada orang teruk, ada orang tak teruk. Tapi bila kita perhatikan balik, ni satu benda saya ingat, saya pernah soalan ni lama dulu. Dia kata kalau orang tu mak bapak dia atau bapak dia ke mak dia ke tidak menyayangi dia, not so loving towards their children. Lepas tu kemudian bila waktu kecil tak pernah beri kasih sayang, tapi bila dah tua, dah dewasa kan, mak bapak tu datang menempel macam minta bantuan, biar anak tu jaga dia ke sebagainya. Jadi dia kata macam mana nak buat baik? Ayat dia sering keluar. Sering orang akan keluarkan kata macam kalau tak ni macam mana nak balik. Jadi saya nak bagi jawapan, saya tukar situasi. Situasi dia adalah kalau sekiranya seorang manusia ni dia ni sangat-sangat malang. Lahir cacat, miskin, sakit, dengan segala segala musibah pada diri dia, everything is there. Soalan, halal ke dia kufur dengan Allah Ta'ala? Tak, semestinya tidak. Orang tak boleh cakap ke boleh? Semua tak boleh cakap boleh. Saya kata kenapa? Pasal dia tak dapat. Okay, comparing with others kan, yang dengan sihat, dengan tak ada kecacatan dan tak ada penyakit. Compare dengan keadaan tadi, kesengsaraan dia. Macam mana dia nak cinta Tuhan, dia nak. Tapi itulah the fact yang dia diberi peluang untuk hidup pun, maksud dia ada chance untuk masuk syurga. So that itself is dah blessing already. Betul. Okay. Jadi kat situ nikmat terbesar pada mak bapak, walaupun mak bapak tu teruk mana sekalipun, nikmat terbesar yang ibu bapa tadi dah ada kat atas anak dia adalah tajuk berkaitan pengujudan. Betul. To make you exist. Macam tadi Allah Ta'ala make you exist. Macam kan Kiki kata dia ada peluang untuk mencapai kebahagiaan dan kekal abadi. Wujud dia tadi pun dah satu nikmat besar. Betul. Sebab tu kita bukan tengok masalah sustain penerusan hidup. Yang Allah Ta'ala beri pada kita kenikmatan, kesihatan sebagainya. Ini penerusan. Yang kadang orang kata dari situ nampak blessing Allah Ta'ala. Tapi your existence itself, it's a blessing. Betul. Kewujudan kita tu sendiri adalah sebenarnya satu benda yang kita kena syukuri. Betul. Sebab tu macam bila mak bapak pun, walau jahat mana sekalipun, kita tak suka sebagainya kan. Tetapi diorang tetap punya hak yang ke atas anak tadi dari segi pengujudan. Betul. Pengujudan tu adalah benda menjadikan anak tu wujud. Itu nikmat terbesar sebenarnya. Macam untuk dia rasa marah, dia kena wujud dulu. Betul. Untuk rasa sedih, rasa happy, you have to exist first. Betul. Without them you will not hear. Betul. Sebab tu kenapa bila kita macam mana kat nasi pun, bila kita tukar analogi tadi kan, tukar kepada Allah Ta'ala, takkan kita nak kata halal untuk orang tu kufur. Saya tak dapat any blessing. So boleh kufur ke? Jawapannya tak boleh. Semua orang akan jawab tak boleh.
Saya kata dan tukar balik pada mak bapak tadi. Kan. Dengan kasar ke garang dan sebagainya, abusive pada anak-anak. Betul. Kita nak hukum bapak tadi, bawa apa, masukkan penjara sebagainya. Tak ada masalah. Tapi bila kata sampai itu peringkat, ibu bapa tadi tu dah tak larat sebagainya. Soalan, anak dia tadi patut tak datang cari jalan ke syurga melalui mak bapak tadi? Itu sebenarnya. Sebab dia apa-apa pun Allah takkan tanya like apa yang Allah dah beri kepada kita. Betul. Allah akan tanya apa kita buat dengan macam-macam Allah bagi tu, apa yang kita buat dengan apa yang kita diberi. Betul. Betul lah. Jadi dengan ibu bapa tadi patutnya kena fikir macam tu. Betul. Saya bukan sokong artis. Dia bukan sokong pasal artis cakap. Tapi sebenarnya masalah dia adalah yang sering berlaku pada masyarakat kita, dia orang tak nampak side satu lagi. Betul. Dia nampak side kepada ni. Memang tak ada siapa kata sedih tu tak ada. Tak ada siapa kata you don't have anger. Tapi to be a person, macam tadi Hilmi kata lah, patut ke berdendam. Should not be like that. Kadang-kadang certain times, memang satu benda yang kena ingat. Jadi parent ni sebenarnya bukan untuk jadi popular. Betul. You are not being popular with your children. Sebab anak nak ikutkan, dia nak tengok cerita kartun. Lepas tu kalau kita biar dia tengok cerita kartun, dia tak buat kerja dia. Rosak lah. Kan pagi petang siang malam kartun. So, jadi dia akan hilang sense of reality hidup. Betul. Dan tak boleh bercampur dengan manusia. Betul. Skrin dia macam bagi anak, kita bagi gadget. Nampak skrin tu, tengok je ngadap gitu. Memang kalau kita tarik dia marah. Tapi pada marah tadi dia akan katalah abah tak sayang saya sebagainya. Tapi sebenarnya untuk kebaikan. Betul. Sometimes Allah Taala jadikan parent kita dengan perangai mereka yang kasar ke lembut ke sekali. Semua tu untuk ujian bagi kita. Jadi kalau dia kata walaupun dia abandon kita, walau dia buang kita. Tapi dia tetap menyebabkan kita wujud. So tak boleh kita hilang nilai kita dengan dia tadi. Macam tadi lah ayat tadi, kalau mak bapak tu kufur sekalipun. Lepas tu Ibrahim AS kan, bila bapak dia kufur dengan Allah Ta'ala, dia cinta Allah Ta'ala tapi tetap dia panggil bapak dengan kalimah yang baik. Ya abati. Tak guna kafir. Ya abati, wahai ayahanda. Like para sahabat pun macam tu juga kan. Macam para sahabat pun, mak ayah diorang sendiri pun macam pernah bunuh sahabat-sahabat mereka sendiri. Tapi mereka masih lagi macam layan mereka dengan baik. Dalam peperangan. Betul, dalam Abu perang. Badar bin Jarrah. Yang Nabi kata orang paling amanah umat ini. Dia terbunuh bapak dia sendiri. Abu Bakar sahabat Nabi perang dengan anak dia sendiri. Dalam perang Badar tu bertempur dengan keluarga sendiri. Memang kita tak ni, tapi balik pada asal lah. Walau teruk manis ke bapak kita atau mak kita, kan, kalau siapa audience yang dengar ni kan, saya remind satu perkara. Pasal awak nak mengejar syurga Allah Ta'ala. It's not about awak punya preference. Allah punya preference. Apa yang Allah Ta'ala letakkan syarat. Kan? Sebab tu mak bapak dah tua, dah tak larat. Ketika muda dia garang. Dah tua dia tak larat. Apa cara kita untuk dapat syurga melalui jalan tersebut? If you can, boleh kan? Ada belia kasihan kepada anjing yang kurap, yang sakit. Boleh kita ada rasa kasihan. Kenapa pada orang tua yang yelah, kalau anjing tadi ketika muda gigit orang, kejar orang. Betul. Betul tak? Saya kecil-kecil kena kejar anjing sampai mengah-mengah. Betul. Kayak basikal kena kejar di Orang belakang. kejar. Nak langgar kan. Tapi lepas saya dah besar ni, memang kalau saya dah basikal, saya campak basikal saya kat anjing tu. Dia datang kat saya berhenti, saya baling kat basikal. Baling basikal kat anjing tu. Itu cerita lah. Anjing lari dengan saya. Tapi cerita dia, walaupun anjing tadi pernah macam tu, tapi bila dah tua, dah dalam keadaan sakit, you cannot be like that. Kalau dah tua datang menempel pun, walaupun dia buat apa dia buat. Walau. Sebab Allah Ta'ala nak tengok kita. Sebab kita diuji dengan orang tu. Dengan bapak kita macam tu, mak kita macam tu. Allah kata waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian kamu untuk sebahagian sebagai ujian. Betul. Mana kamu kena tahu adakah kamu akan sabar. Allah nak tengok sabar kita. Sebab tu kalau balik pada asal, kalau orang tanya kenapa boleh kena buat juga baik, sebab existence kita tu lah nikmat paling besar. Alhamdulillah. Mana dengan existence tadilah apa kita ada sekarang ni, semua kita ada. Kalau tak exist, nothing. Betul. No names, no appearance, tak ada. Tapi bila ada mak bapak kita, jadi kita kenalah. Itu realiti dia. Pasal kita mengejar redha Allah. Kita kan mengejar keredaan dia. Betul kita tak suka sekalipun, dalam hati kita, walau kita tak suka, tetap kena buat baik. Tetap kena buat baik. Sebab in the end, kita
penghujung kita target syurga saja. So macam bila kita dah sampai sana nanti kita dah tak fikir apa-apa dah. Betul. Kesengsaraan Sampai kita kat sana dunia. nanti putus. Betul. Kalau keluarga kita masuk dalam neraka pun tak ada kita mana mak aku. Tak ada lah. Betul. Macam disebut dalam surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari melarinya seorang manusia daripada saudara sendiri. Brothers. Wa ummihi wa abih. Dia daripada mak dia, daripada bapak dia. Wa sahibatihi wa bani, dia lari daripada isteri dia dan juga anak-anak dia. Semua orang akan lari. So there tajuk lain. Di sini ini cara kita gather bekalan untuk sampai sana kita selamat. So the way, one of the way untuk selamat adalah barang siapa sempat dengan mak bapak ketika tua. Tak sebut pun mak bapak yang baik. Tak sebut. Mak bapak yang baik. Tak. Mak bapak ketika tua. Salah seorang atau dua sekali. Tapi tak masuk syurga. Orang tu telah rugi. Bahkan Nabi hadis yang lain Abu Dzar Al-Ghifari riwayatkan Nabi kata raghima anfuhu. Rugilah dia. Siapa sempat ketika tua mak bapak dia dua-dua atau salah satu tapi tak masuk syurga. Orang tu rugi. So jadi kita kena faham nilai sebab Allah nak tengok kita punya perbuatan dan tindakan kita pasal kita nak dia maafkan kita. Betul. Tapi kita jenis takkan maafkan. I will not forget. I will not forgive. Tapi kita nak Allah Ta'ala forget Betul. kita. Macam nak expect that same treatment? How can? Macam mana boleh? Ustaz, saya ada soalan. Okay, dua soalan lah sebelum kita move on to the next topic. Okay, soalan saya Ustaz. Macam orang yang dah kena, saya kata trauma macam ni lah kan, dengan ibu bapa. Okay, dengan ibu bapa satu hal. Tapi sebab didikan begitu, yang sebegitu, dia keluar pula ke masyarakat, society. Okay. Jadi cara dia bergaul dengan masyarakat lain pula. Macam mana kita sebagai dalam masyarakat ni boleh akan membimbing dia supaya untuk jadi lebih baik lagi. Kan? Kadang-kadang susah kan? Kesan dalam masyarakat. Di sini saya perhatikan dua sudut. Satu sudut macam dia panggil criminal mind. Kan Mak Saleh buat drama. Dalam cerita tersebut saya perhatikan dia ada sudut masalah kita cari punca orang tu jadi macam tu. Dia kena abuse, maka dia jadi pembunuh. Dia kena abuse, dia rape orang. Dia kena abuse, dia abuse. Okay, kita dalam sudut asal benda tersebut tak salah untuk kita tahu. Tapi tak justify perangai dia. Ya, betul. Kita bukan maksud dia layak dia perangai macam tu sebab dia kena tak boleh. Betul, tak boleh. Jadi bila kita nak bimbing, the first thing first yang kita kena ada discussion dengan orang macam ni supaya dia sedar sebab ini beza dia. Manusia Allah Ta'ala bagi akal. Because of that, whenever orang tu dia dapat atau lahir dalam keluarga bukan Islam sekalipun, akal dia yang Allah bagi tadi itulah tanggungjawab. Yang bila dia fikir, dia patut tahu ini salah, ini betul. Kadang dia kata dia masih lagi berdegil, sebab tu dia layak masuk neraka. Sebab bagi Allah Ta'ala bagi akal tadi. Tak fikir. Sebab tu macam kita kata kadang-kadang kesedaran tadi macam kita nak bimbing, kena bagi pada dia logik-logik yang macam contoh macam kalau kita tak suka sikap parent kita macam tu, kita harus jadi macam tu kepada orang lain. Betul. Itu maksud asas dia. Betul. Kalau kita tak nak tak suka, kita jangan buat. Betul. Baru betul mana the hate yang kita ada tadi, kebencian kita terhadap tindakan ataupun perbuatan tadi tu adil. Betul. Jangan pula kita kena kita marah, kita buat kat orang. Balik. Betul. Orang tu marah, kita marah dia balik. Betul. Realiti dia kadang-kadang masa discussion perbualan lah. Mana nak guide orang macam ni, dia patut sedar pasal Allah bagi dia akal. Dia bukan justify apa yang dia kena ketika kecil, bukan menghalalkan untuk dia buat apa yang dia nak buat. And actually Ustaz, ni link dengan soalan yang seterusnya yang saya nak okay, yang it goes back to the second question yang macam okay, tadi anak dengan ibu bapa, sekarang ibu bapa dengan anak pula. Sebab dia two way communication. Kadang-kadang ada setengah ibu bapa kan, dia stres. Dia memang stres jaga anak kan. Tapi anak sekarang dah membesar. Dah okay, dah ada kehidupan sendiri. Okay. Tiba-tiba kena jaga pula. Dah lama tak ada budak-budak, ada pula budak-budak. Dah tak biasa dengan environment yang maybe loud lah. Kan? Jadi dia pun bengang, patience maybe tak tinggi seperti dulu lah. And nak disiplin pula budak-budak macam tu. Cucu dia?
taklah cucu, maybe anak orang lain ke. Biasanya dengan cucu sayang sikit. Tapi in general lah, budak-budak in general lah. So dia pula takut dia macam keras sangat dengan budak-budak macam tu. Jadi macam mana ya Ustaz? Dia actually macam bagi parent ataupun orang dewasa lah. Naam. Dia satu part. Ni masalah pula. Bila lepas umur dia, bila kita dapat pada sudut asal, bila kenapa Al-Quran atau hadis tekankan jaga mak bapak ketika tua. Sebab ketika tua tu dia dah tak rational. Itu masalah juga. Bila kita berhadapan dengan orang tua ni, kita patut sedar bahawa sampai umur dia tertentu, dia jadi budak balik. Circle of life. Tapi Because dia jadi budak balik tu, cara kita nak cakap dengan dia, tak boleh kita cakap macam cakap dengan budak muda. Sebab dia takkan faham. Dia tak rational. Sebab ketika dia muda, dia rational, dia boleh sekian-sekian. Tapi ketika dah tua, sebenarnya bukan sebab stres jaga tadi. Bukan ketika tua, sebab dia dah hilang rationality sebenarnya. Tapi Ustaz, even kalau macam umur 50 lebih macam tu, sebab lepas saja umur 50-an sebagainya kan. Nabi kata umur umatku antara 60 ke 70. Jadi 50-an tu dah dekat mati. So normally, ini masalah, normally orang tua bila sampai pada umur tertentu dia jadi macam budak balik. Jadi ini pada orang muda pula kena faham. Betul. You don't treat them macam mana aku faham dan aku tak reti. Jangan. Kau dah tak never ending circle. Tak ada. Pasal sebenarnya pasal bila sampai umur dia tua, dia tidak rasional lagi. Sebab itulah Allah Taala suruh kita jaga ketika tua. Ketika muda sebab apa? Sebab dia rasional. Betul. Tapi ketika tua sensitif. Cakap sedikit nangis. Anak kata sekian-sekian terasa. Dia tak sama. Dia jadi macam budak-budak. Merajuk cepat. Jadi sebenarnya macam bila cakap tadi kan, dia punya sikap orang tua ni tadi pada budak-budak kadang macam sekian. Sebenarnya bukan masalah tu. Dia jadi tak rasional balik. Faham. Sebab tu kita kadang-kadang bila ada orang jaga mak bapak yang dah tua ni kan, dia mengadu kat saya. Dia kata mak dia ni kan, dia kata aku nak pergi rumah sekian-sekian lah. Rumah dia sebut nama anak dia. Sampai kat rumah tu, kenapa aku kat sini? Sudah. Dia travel jauh ni. Naam. Sampai sini. Tak nak balik lah. Hidung kata dengan saya, dia kata Ustaz, macam mana ni? Okay, then I say to them, berapa tahun sangat dia lagi tinggal untuk kan? mak bapak kita betul. Dah nyanyuk, dah sekian sebagainya, dah senile, dah tak rasional. Betul. Ketika umur macam tu, berapa tahun sangat kita nak jaga dia. Naam. Jadi kadang-kadang layan je. Sebab kita kalau kita patah balik pada ketika, katakanlah pada tajuk layanan ni, mak bapak yang baik pun anak-anak payah nak layan. Betul. Mak bapak yang baik pun, yang tak abuse anak pun, anak dia pun tak payah layan. Hantar ke rumah orang tua. Astaghfirullahaladzim. Dia pun tak ada jaga. Ketika dia kecil tu, mak bapak dia jaga. Tengah malam tidur bagi susu 3 jam sekali sebagainya. Tapi dalam masa sama, anak-anak tak boleh nak jaga mak bapak. Mak bapak jaga anak. Sebab tu dalam Quran tak ada perintah suruh mak bapak jaga anak. Sebab apa? Sebab memang naturally dia akan buat. Betul. Tapi sebaliknya, anak-anak payah nak jaga mak bapak. Betul. Because of that, perintah tu datang. Sebab tu memang macam Bilal sebut tadi, saya faham kondisi tadi. Tapi dalam masa sama, kena ambil consideration tentang usia manusia bila sampai peringkat tentu, dia dah mula senile, nyanyuk, dia tak rasional. Betul. Bila orang tak rasional, kita tak boleh nak argue. You argue with them. Dia tak rasional. Tanya ulang balik, dia tak rasional. Betul. Macam mana kita nak argue dengan dia? Betul. Kita menang pun tak tahu kita betul. Tak tahu. Ya, betul. Tapi Ustaz, kalau macam untuk budak-budak yang kecil lagi bawah 12 tahun, dia orang tiba-tiba kena marah. Macam mana nak tu Tak ada masalah. Okay. Macam masalah tiba-tiba kena marah tadi kan. Budak-budak ni tadi kadang-kadang kita tak tahu juga. Dia sendiri kena hormat. Untuk saya pun kecil-kecil tu. Atuk saya. Kan. Atuk saya sendiri. Kita datang rumah. Dia rumah kayu. Kita berlari. Betul, dia rumah kayu dia ada dia tinggi sikit. Ni second level. Ni first level. Second level, lepas tu bahagian tetamu turun balik. Tingkat kedua ni tinggi sikit. Kami daripada sini dan terjun. Terjun depan bilik dia. Selalu kat kayu macam tu rumah kayu. Lepas tu dia pun start marah lah. Habis saya ni biasalah. Memang dan ketika tu kita comfort pada budak-budak tadi to know benda yang patut dan tak patut. Kita kadang bukan masalah ni. Masalah dalam konteks pendidikan dalam Islam. Tak salah budak-budak tu ditegur. Kerana kita bimbang ada dalam masyarakat kita ni dia terikut cara barat.
Dia kata anak tu jangan di stop. Nanti dia punya development of otak dia tak berkembang. Jangan dikata tidak. Siapa kata cakap itu? Betul, siapa cakap macam Nabi tu kan? korek teka Hasan bin Ali bin Kan? Abi Thalib masa makan tamas sedekah. Kan? Dia korek. Kita makan tamas sedekah, dia kecil. Nabi korek teka dia. Nabi kata buang. Lalu kita kata, kan, kempunan budak tu. Kan? Nabi korek tekak dia. So Padahal keluar kembali. Nabi lah. Mesti dia. Cucu dia. Yang Cucu sayang. dia sendiri. Betul. Tapi tetap dia korek kan. Sebab apa? Nak bagi tahu betul salah. Betul. Actually dalam didikan dia tu macam menegur. Pasal kita tahu, kita pengalaman kita nampak dia lompat. Macam kita sering sebut kat sini kan. Bila budak-budak datang main, kita kata jaga-jaga, takut cedera. Betul. Kita bagi tahu sebab Tak nak, kita tak nak dia cedera lah kan. itu je. Bukan kita dengki. Betul. Dengki dengan aku dia boleh main tak. Ni kadang-kadang kena faham. Kadang ada budak-budak ni dalam kepala dia, pakcik-pakcik ni tak larat nak lari, kita buat dia dengkikan kita. Kan? Astagfirullah. Itu saja lain. Tapi kita tak ada masalah. Pasal to be stop of something untuk budak-budak tadi to know the rules, kan, untuk tahu menghormati orang, untuk fikir tentang orang lain. Biar dia ajar, tak apa. Masalah marah tadi tu, kita kata orang tua tu marah, still kita jangan ni. Jangan ajar dia supaya tak ada masalah. Kan? Because you don't know what will happen. Betul. Maka kita justify balik apa yang orang tua tu cakap. Jangan kita menangkan budak kecil tadi kat atas orang tua. Kalau boleh. Betul. So dia akan disrespect orang tua tadi. Betul. Once you kata orang tua tu tak betul, anak tu akan Kan mati. dia Besar akan, kepala. you build that disrespect in the future. Astagfirullah. Betul. Yang tu, that is the bigger picture. Okay. Itu kena nampak kat situ. Pasal kita patut ajar dia hormat orang tua. Faham. Kadang balik betul ni lah. Kenapa tu? Atuk tu dah tak ingat dah, dia tak perasan, mata dia kabur. Jadi jangan ni. Jadi kita cuba cari justify perbuatan atuk tadi tu kepada budak-budak ni. Kita cuba justify jangan sampai jadi kita kata orang tu salah depan budak-budak ni tadi. So kita tak nak budak disrespect orang tua tadi, dah anggap orang tua tak guna sebagainya. Tak nak macam tu. Betul lah. Okay. Alhamdulillah. Seterusnya, bercakap tentang a bigger picture. Benda yang kita tak tahu. Okay, untuk topik seterusnya, Kiki. Baru-baru ni, nampak tak ada yang daripada charity collaboration kita, SPK, kan? Tiba-tiba ada gambar-gambar yang viral pasal asnaf. Betul. Kan? Gambar rumah kotor. Gambar rumah kotor. Betul. Rasanya mungkin sebab nak dekat raya ni kan, orang nak bayar zakat fitrah ni kan. So macam orang fikir macam zakat aku ni pergi ke orang macam ni ke kan. Mana dia dapat gambar tu? Gambar tu. Mana dia dapat? Sebenarnya boleh cerita kot. Sebab saya sebenarnya ambil gambar tu untuk pass kepada NGO tu untuk dia kongsikan. Untuk sebagai nak memberitahu lah, okey ni aktiviti NGO kami ni, SPK. Nak set expectation lah betul, kan. Betul. Ni hantar kepada SPK. mana tak SPK nak hantar kepada buat posting umum lah. bukan gambar tu posting umum ke ataupun bagi pada kontraktor. Pasal saya yang saya baca sebenarnya betul, bagi pada kontraktor yang yang ditugaskan untuk bersih. Betul. Supaya dia tahu apa jadi. Betul. Apa nak buat. Nanti nak bawa kakas apa ke macam gitu. Bawa gigi ya masalah. Betul lah. Sebab apa? Saya rasa yang tu tajuk sebab dia. Gambar tu ada macam watermark semua kan. Sebab selalunya kami buat macam tu kalau nak buat posting umum. Saya lupa. Benda ni kami pass kepada kontraktor. Kontraktor kan. Betul. Tapi bukan pada umum kan. Kita betul. tak post. Even watermark tu just to tunjuk lah gambar tu gambar-gambar kita lah kan. Betul. Okay. Itulah dia. Lepas tu digunakan oleh kontraktor. Salah gunakan. Betul. Dia buat posting kat dia punya Facebook page dia. Dia cerita lah pasal macam dia buruk lah. Tak tahu nak fikir apa. Dia maybe bukan intention dia. Niat dia maybe lain. Dia sebab saya nampak macam general statement dia. Tak. Dia very direct. Kalau ikut baca dalam comment section dia, dia exactly. Tapi bila sampai komen tu, kita letak dia yang third party tu, dia satu post dah satu benda dah. Okay. Tapi komen-komen kat bawah yang masyarakat majmuk ni yang besar ni boleh komen benda macam tu. Astagfirullah. Macam simbang minyak berapi. Dia mungkin saya terus masuk ke. Yes, Ustaz, please. Pasal tajuk ni macam ni. First thing first. Dari segi etika. Etika kita sebagai orang yang bekerja dengan atau kita ambil kerja dengan orang.
bukan semua benda yang kita kerja tadi kita boleh viralkan. Betul. Pasal tajuk asal kan. Pasal apa yang diberi gambar tadi bukan untuk dia sebarkan. Untuk bagi dia tahu apa nak buat kerja. Betul. Dan tak patut dia sebarkan. Betul. Bukan masalah nak kena viralkan, tak perlu pun. Betul, Sebab Ustaz. yang baik tengok tadi bukan datang tolong pun. Betul. Okay. Secondly, kalau anda kata ada orang timbulkan tajuk. Ada orang timbulkan tajuk bahawa tak salah diviralkan ataupun tak ada dalam kontrak. Tak ada dalam kontrak. Tak ada kontrak Selalu bahawa cakap tak boleh macam tu. viralkan. Astagfirullah. Tak boleh viralkan. Tak boleh viralkan. Okay? Tak boleh viralkan. Disebut macam tu. Tak ada kata pun tak boleh viralkan. Jadi soalan dia sekarang macam ni kan. Tajuk dia macam doktor bedah orang. Takkan gambar ni apa kemaluan terbelah dua. Ni mana boleh macam tu? Rare gila. Cabang. Dapat batang berjuta. Tak boleh lah. Bahkan itulah. Tajuk asal dia bukan sepatutnya dia jadikan benda berkenaan sebagai perkara bahan untuk dapatkan konten. Betul. Tak konten tak boleh lah. Satu. Betul. Jadi okey, lepas tu bila pada sudut orang yang komen pula. Ini tajuk asal. Kita ni sebenarnya kalau ikutkan yang pada orang yang tak datang menolong. Naam. Dan tak buat kerja, diamlah. Sebab balik pada asal, ini satu benda. Untuk kita rasa belas kasihan pada orang, kita kena faham bahawa Allah Ta'ala agihkan rezeki, agihkan bahkan kebijaksanaan, Betul. agihkan sekian kepada manusia ni. Betul. Dengan kadar yang berbeza-beza. Betul. Rezeki, pengetahuan, semua Allah Ta'ala agihkan. Tak sama. Macam dalam apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim tentang tajuk pengagihan. Kan dalam surah apa? Dalam surah Al-Jasiyah ke Zukhruf punya ayat. Okay, dalam surah tersebut macam ni, orang-orang yang kufur kepada Nabi SAW. Diorang sebut, dia kata wa qalu laula nuzil hadzal Quran wa qalu laula dia kata okey. Wa qalu laula unzil hadzal Qur'anu ala rajulin min qaryatayn azim. Kalau Al-Quran ni turun pada seorang lelaki di dua kampung, hebat. Surah Zukhruf. Ayat ke 31. Ni cek balik. Okey. Dia kata diorang kata kepada Nabi SAW. Dia kata diorang kata macam ni. Diorang kufur dengan Quran. Tapi diorang kata kalau Al-Quran laula nuzila al-Quran la rajul min al-qaryatayn azim. Kalau Quran turun pada seorang lelaki di dua kampung, hebat. Diorang nak kalau boleh Quran turun pada bukan Muhammad. Pasal dia kata pasal diorang dah ada idol seseorang. Di Mekah seorang lelaki nama dia Al-Walid bin Mughirah. Di Taif seorang nama Uqbah bin Mas'ud. If that one of that person dapat Quran azim. Kenapa? Pasal diorang bukan masalah kebenaran tu kebenaran. Dia masalah siapa dapat kebenaran tadi. Astagfirullah. Okey, tak apa. Okey. Allah Ta'ala jawab balik untuk bagi tahu pada mereka salah faham mereka ada. Allah Ta'ala kata apa? Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Adakah mereka agihkan rahmat Tuhanmu? Ayat 31 32. Adakah mereka agih rahmat Tuhanmu? Allah kata nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang agihkan antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Your life, what you get. And this guy, what he get. Semua Allah Ta'ala agihkan. Allah Ta'ala kata waja'alna wa rafa'na fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian ke atas sebagian lain beberapa darjat. Yang ini kaya, yang ini miskin, yang ini pandai, yang ini kurang pandai. Liyattakhidha ba'dun ba'dan sukhriya, supaya boleh mengambil sebagian mereka pada sebagian lain kerja. Manfaat. Penggunaan. Mana daripada kaya ambil daripada miskin kerja, yang miskin ambil dari yang kaya upah. Kena ada circle macam tu. Betul. Wujudnya orang macam tu. Pasal Allah Ta'ala memang agihkan kita punya IQ tak sama. Jadi bila kita ni ayat macam kata malas itu bukan percuma, malas itu memang ni pengotor itu adalah sekian lain, tak boleh. Dia tak faham sebenarnya cerita dia. Awak bukan pada tempat orang tu. Betul.
Dan kadang-kadang bila cerita, kalau kita pula yang ustaz kata, kalau saya boleh hafal Quran, awak tak boleh, kenapa? Betul juga. Jadi Saya makan nasi. Kenapa awak tak faham agama? betul juga. Saya boleh baca, saya tak boleh baca. Betul juga. Pasal ini agihan Allah Ta'ala. Naam. Sebab tu bila kita nak jadi seorang yang belas kasihan kepada orang lain, kita kena faham sudut ini dulu. Maksud dia, apa saya dapat, dia tak dapat. Apa dia dapat, orang ni tak dapat. Apa dia tak dapat, dia ni tak dapat. Betul. Apa dia dapat, saya tak dapat. Dia kena faham agihan tadi. Then only macam mana orang tu yang tak dapat urus hidup, yang ada kesempitan hidup sampai tak boleh menguruskan. Betul. Tak boleh menguruskan hidup sebab kerana kesempitan. Sebab tu kita buat kempen. Kan kita nak orang tu jadi kerja membaiki hidup. Betul. Kita buat kempen untuk diorang diberi tanggung keluarga tu untuk setahun. Betul. Ingat kan? Dia sekarang berapa dah? 300 berapa dah? 400 lebih dah. Ustaz, Alhamdulillah. Nak habis dah. Alhamdulillah. Dah nak habis dah. Kalau tapi lah tayangan tak tahu bila, tapi dah habis dah. Alhamdulillah. Habis dah. Alhamdulillah. Mana maksud dia? Sempat lagi. Sempat Tapi nak lagi. habis dah. Sempat lagi. Jadi kalau kita faham kat situ, kita nak dia baiki hidup, tapi kita tak tolong dia. Betul. Kita kena tolong dia. Betul. Supaya dia boleh, macam anak kita dari kecil lahir kan. Mana pandai apa-apa, kita kena buatkan baju untuk dia. Betul. Ajar cara apa-apa, potty training dan sebagainya. Ajar sekian-sekian sampai dia pandai. Betul. Kadang-kadang ada keadaan tadi, IQ manusia tadi tak sama. Betul. Ada orang kita bagi dia RM1, dia boleh kembang ke 3 hari jadi RM10. Betul. Ada orang kita bagi dia RM1, RM10 pula dia hutang orang. Astagfirullah. Serius. Betul, Pasal IQ Ustaz. manusia super. Jadi bila kita faham agihan tadi, then only kita akan merciful in our words. Betul. Hurtful kan. Dalam Al-Quran kadang Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, yang kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkit dan menyakiti. Okay. Yelah, ungkit dan menyakiti. Ungkit dan sakiti. Mana kita bagi tapi kita ungkit. Yang ini bagi tidak. Lepas tu nak ukir. Bukan ukir, tambah. Betul. Awak bagi pun tidak. Lepas tu awak Bagi tu mahal bising tu. kenapa? Lepas Pasal tu, kita ambil cara asas Al-Khadim dengan collaborate dengan SPK, kita ambil tanggungjawab ini untuk membantu. Pasal kita nak bawa siapa-siapa yang jemaah kita bagi tahu tentang kebajikan, kebaikan, ilmu sebagainya. Kita buka platform untuk diorang buat. betul. Kita salurkan untuk mereka apa mereka bagi apa nak bersedekah, ini laluan dia. Betul Ustaz. Yang sampai dia salah bagi sebagainya. Jadi kita bagi ruang. Jadi dengan sebab itu kita buka benda ni tadi untuk membantu. Yang Kita tu penyampai je. Betul Ustaz, yang tu pun saya rasa orang tak faham. So ada satu komen ni, dia cakap, suruhlah NGO buat sendiri, clean up sendiri. Kenapa upah orang? Astaghfirullah. Itulah kita kata. Jadi kalau dia kata, kalau saya buat semua, macam tadi kita sembang kan, buat tajuk apa? Specialty Kan, masing-masing. saya cerita dengan Farouk tadi. Kan saya dulu pernah waktu kat Yaman dulu, saya minat tengok macam mana animation daripada Jepun. Diorang buat subtitle dalam masa sehari je. Oh ya? Yeah? Actually, katakanlah anime tersebut keluar hari Sabtu, pagi, malam maghrib, malam tu pukul 12 dah ada subtitle. Laju. Okay. Pasal diorang fansub dia panggil. Fansub ni seorang tukang sekian, seorang tukang buat sekian. Jadi bila kita tengok benda tersebut, saya minat sampai saya belajar cara buat subtitling. Dulu kat Yaman saya pernah ambil beberapa syarat-syarat saya buat subtitle. Masa saya buat. Tapi bila lepas tu dengan Farouk dia cakap, boleh buat. Kata, tapi saya tak naklah buat sekarang. Kalau saya buat nanti kan, Kiki nak kerja apa? Aja. Ada stiper, ustaz buat stiper. Okay, contohnya kan. Dia macam ni, pasal kita distribute works. Kalau kita buat semua sekali. Jadi kita kongsi-kongsikan benda tadi. Pada dengan kita lantik kontraktor tadi untuk buat pembersihan tersebut. Kita kongsi rezeki tersebut dengan mereka. Itu tak asal. Itu NGO. Tadi kita kata pasal kita kena pergi tempat lain lagi. Kita buat lagi, sampaikan lagi. Banyak benda lagi kita buat. So jadi pada asalnya macam itulah. Kita nak diorang baiki hidup. Tapi kita tak bantu diorang daripada si masalah makanan sendiri. Macam mana? Betul Ustaz. Jadi kita nak diorang tukar hidup tapi kita tak bantu. Ini bantuan yang kita buat. Kita buat bantuan tadi sebab supaya jadikan mereka mempunyai kelapangan untuk buat kerja yang lain. Betul. Pasal kadang makan pun tak ada. Makan pun tak ada. Apa lagi nak kemas rumah? Makanan pun tak ada. Betul Ustaz.
Itu basic, kadang basic itu kadang-kadang kena jaga sikit. But netizen ni kan, semua banyak orang fake account. Bukan dia tak nama betul pun. Cuba tak nama betul tengok. Berani. Lebih banyak orang fake account. Betul. Nama pun bukan nama betul pun. Betul. Kan? Tapi realiti dia bila dia cakap pemalas ni lah, apa benda lah, kotor lah sebagainya kan. Memang kotor, tapi bukan maksudnya untuk kita kecam. Betul. Kan? Kita untuk datang, kalau tu best sini datang tolong. Betul. Bagi kita tajuk asal kita bagi kita adalah untuk develop dalam diri kita, dan tajuk asal kita bukannya yang menyebarkan gambar tadi. Kita ambil gambar tadi bagi pada kontraktor untuk faham apa kerja dia kena buat. Betul. Bukannya untuk dia gunakan gambar tadi sebarkan kemudian play victim. Betul. Kata kami saya hanyalah sekian, saya minta maaf tapi saya rasa Memaafkan orang yang astagfirullah. Ini melampau dia panggil. Kan? Ini melampau. Bagi realiti dia, tajuk asal dia itu bukan kerja. Awak tak boleh buat benda tadi. Pasal awak nak supaya Facebook awak jadi glamour, awak macam tu kenapa? Kan? Pasal realiti dia kesusahan itu ada berlaku. Orang tadi kan, kalau kita kan contoh macam contoh orang suicidal. Naam. Kita tak ada rasa untuk suicide. Tak ada diri kita. Tapi orang tu sampai dekat tu. Tiba-tiba datang orang, jangan tekan, jangan stres sebab tu awak tak tahu dia lalui. Betul. Setiap orang ada cara tersendiri, setiap orang ada kadar tersendiri kesabaran. Betul. Sebab orang tersebut macam tu, awak tak boleh kata saya okey je. Itu nanti ayat ulang balik. Saya hafal Quran, awak tak hafal. Kenapa? Kenapa? Betul. Kenapa awak tak hafal Quran? Dia ibarat tu. Kenapa awak tak faham agama? Kenapa saya faham awak tak faham? Kita makan nasi juga. Betul. Kalau saya boleh tinggalkan Malaysia 10 tahun, kenapa awak tak boleh buat? Betul. You don't say something like that. Jangan kata. Waktu saya kata malas tu memang percuma. Malas memang warisan. Betul. Dia akan pergi balik ke kita Jahil juga. tu memang adalah benda yang memang inheritance. Oh ya, Kata dia cakap gitu. Betul. You know something actually words yang hurtful. Betul. Pada kata-kata pada orang berkenaan, kita tak tahu kondisi dia. Betul. Kerja kita membantu, bukan kerja kita menghukum. Betul. Kalau awak tak nak bantu, duduk diam. Betul. Pasal dalam Quran kata qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Kata-kata yang baik dan juga keampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh penyakitan. Sedekah beriringan dengan menyakiti orang. Kata-kata baik lagi elok daripada sedekah. Betul. Itu yang bagi sedekah. Awak tak bagi sedekah, boleh jangan Tak bagi sedekah. tak bagi sedekah bercakap. Ini realiti yang kita kena Betul. Tak faham tu macam semua benda, masalahnya semua benda nak cerita kat orang. Ni semua benda macam nak luahkan perasaan. Semua macam kita tak jaga kata. Jangan kita buat kesilapan. Jangan play victim. Itu tajuk asal. Pasal benda tu bukan hak pun. From the start bukan hak. Betul. Untuk anda buat kerja tadi. Yang lain pula tukang komen pun patut cakap pada dia kenapa nak sebarkan. Kalau contoh macam saya dapat tangkap gambar kemaluan orang. Dia kata inilah kemaluan Helmi Ang. Gitu kan. Saya tertangkap. Lepas tu orang kata seronok kau ya. Kau tak sebarkan. Biar kita tahu macam mana dia punya kemaluan. Apa sih? Tak betul. Kenapa? Kan? Betul. Kenapa nak sebarkan? Itu orang tu punya. Awak kan kenapa awak nak tunjukkan? Cuma tunjuk rumah awak sendiri. Tanpa bilik dia sendiri boleh lagi bersepah. Ya tu. Daripada bilik orang komen dia pun lagi kotor. Kan? Ada Benda tu tajuk asal jangan bercakap. Balik pada asal, benda tadi bukan hak sebenarnya. Jadi kita pula sekarang ni dah double kerja. Betul. Untuk pergi explain pula apa jadi. Betul. Sedangkan sebenarnya tajuk asal dan memang yang mula-mula sekali. Even though kalau apa saja kita nampak. Betul. Kan kita nampak orang susah macam ni dan sebagainya kan. Jangan kita jadi tukang penghukum. Betul. Sebelum kita mengetahui tajuk dan benda berkenaan kita kena sedar bahawa setiap orang ada kadar berbeza. Pandai, tak pandai, kurang pandai, Betul. teruk gila. Betul. Dia ada tahap-tahap tadi. You cannot, pasal ini agihan Allah. Betul. Ayat 31 surah Zukhruf tadi. Allah kata nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami agihkan di antara mereka kehidupan mereka dan kehidupan dunia. Betul. Wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Kami angkat sebagian mereka atas sebagian lain berapa darjat. Kenapa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan. Supaya pada orang yang berlebihan ada kelebihan nampak pada yang bawah tadi rasa belas. Yang belas tadi nampak pada yang memberi tadi dengan terima kasih. Itu tajuk asal. Even works. Saya terperhatikan, saya ingat. Saya pernah baca ayat ni dan saya kata macam ni. Saya cakap, mana lebih penting dari segi pekerjaan, seorang doktor ataupun tukang angkat sampah? Tukang angkat sampah.
Duduk macam penting kan. Macam tu. Because kalau tukang angkat sampah, if everyone is clean, doktor mana ada kerja. Tak ada lah orang sakit jatuh sakit. Sini, doktor hanya rawat orang sakit. Betul. Siapa tak sakit tak jumpa doktor. Betul. Kalau doktor kata nanti jumpa lagi, tak nak. Saya dah cakap pada orang pediatrician yang rawat anak saya. Dia kata nanti jumpa lagi. Tak nak jumpa doktor, minta maaf lah. Jangan jumpa datang sakit. Astagfirullah. So tak nak jumpa lah. Kalau jumpa sakit. Tengok jumpa sekali. Tak. Okay. Contoh lah kan. Dia kata tak nak jumpa. Okay. Tapi yelah, doktor hanya rawat orang sakit. Tapi tukang angkat sampah ni yang dengan kelulusan dia rendah, mana ada orang ambil PhD angkat sampah. Okay. Jadi dia angkat sampah sebagainya, dia lebih penting. Dan saya kata macam tahu, saya pernah sebut ayat ni. Saya kata kalau kita ni kaya, semua kaya, semua bijak, semua kelulusan tinggi, tapi sampah pembandaran tak masuk ke taman. Ni pasal ini biasa perumahan baru. Kan? New apa housing settlement. Biasanya kondominium Ustaz. Kondominium satu. baru. Tak rumah teres pun. Sebelum daripada pembandaran take over sebagainya, dia tak masuk, dia sampah tak masuk. Sebelum dia sampah tak masuk, everybody kena letak sampah belakang kereta, bawa pergi kat tempat tertentu, buang dekat Kalau tempat. tak berlonggok. Itu sebab kadang-kadang kita jumpa sampah tengah jalan raya. Sebab orang tu letak belakang kereta dia lupa. Lepas tu tekan minyak, boom, jatuh sampah dekat saya. Okay, ni cerita kisah benar. Saya ingat dulu waktu abang ipar saya, kakak saya tinggal dekat Ulu Yam, saya perasan keadaan tadi. Mana lori sampah tak masuk, kita kena hantar sampah keluar sampai ke tong sampah besar. Sekali saya letak durian, calar kita abang ipar. Astagfirullah. Lepas tu dah, dia lah. Macam mana kan? Cat-cat baru kita habis masak. Okay, ini kisah benar. So bila kita faham sudut ni, saya cerita benda ni. Lepas tu, pasal apa? Okay. Bila saya kata kalau kita semua ni kaya. Saya jutawan. Itu ribuan. Alhamdulillah. Jutawan. Lepas tu saya kata, Encik Ilmi tolong buang sampah saya sebagai Encik Ilmi 100. Nak 100 buat apa saya? Saya bagi balik je. Awak jawab pula. Ustaz buang sampah saya sebagai Ustaz 200. Kan? Lepas tu Kiki datang. Jangan gaduh-gaduh. Pergi buang sampah saya sebagai 500. Sampah tu gimana? Tak ke mana lah Ustaz. Tak ke mana. Okay, itu tajuk dia. Saya cerita pun ni, dia kata memang ini keadaan tadi. Jadi Allah Ta'ala angkat manusia. Ada lebih, ada miskin. Betul. Ada kaya, ada susah. Ada senang, ada susah. Untuk kita saling hidup. Betul. Supaya bila orang yang bawah tadi, dengan kesempitan mereka ada, mereka sanggup buat kerja tadi. Betul. Awak tak sanggup. Dia sanggup. Jadi dengan tu membantu hidup dia. Jadi daripada yang kaya, dapat apa? Upah. Memberikan upah. Daripada yang bawah, kerja. Betul. So pusingan tu akan berjalan. Ini cara Allah Ta'ala jadikan dunia ni bergerak. Macam juga kita have mercy dengan orang yang kurang. Betul. Kan? Orang tu mungkin tak minta dengan kita. Tapi kami di Al-Khadim, kami cuba untuk jadi orang tengah. Betul. Bagi untuk menyambungkan di antara orang yang kesusahan tadi yang mungkin tak ditemui oleh siapa. Betul. Kita jadi orang tengah untuk menyampaikan. Itu tajuk asal. Betul. Itu tajuk. Jadi dengan sebab itu pusingan tu berjalan lah. Dan jadi kita nak circle tu bergerak. Dan memang banyak juga kita jumpa sebenarnya orang-orang yang macam waktu saya hantar dekat Kota Damansara itu. Waktu kita tengah arrange untuk pembagian apa. Ada banyak. SPKBR baru-baru ni. Bantuan Ramadan baru-baru ni. Ramadan. Jadi waktu datang tu ada seorang akak ni dia macam arrange. Dia macam buat arrangement. Dia kata saya pun sebenarnya penerima. Tapi dah Alhamdulillah saya tak terima dah. Alhamdulillah. Mana kita sebenarnya ada fasa. Kita ada cara nak keluarkan orang tu. Daripada tahap berkenaan. Bukan makan macam tu saja. Tapi kalau dia memang tak mampu dan tak berupaya, memang tak mampu untuk bekerja, kita tak ada masalah untuk tanggung dia. Itu yang kita cuba untuk fahamkan. So kadang-kadang bila orang yang nampak keadaan orang yang miskin tadi, kotor, tak terurus dan sebagainya, kita tak tahu dalam kepala dia ada apa. Bukan ramai-ramai nak tolong, ramai-ramai condemn. Astagfirullah. Aduh. Sedekah tak? Kan Ustaz. Dan ni ibarat apa tahu? Ibarat orang penonton yang tengok orang main bola ni. Cakap pandai jadi manager bagai suruh main. Aduh. Bagi masuk dalam tu. Astagfirullah. Betul. Kenapa? Bawa suku padang. Astagfirullah. Saya silap masuk hospital. Kenapa? Senang. Muntah kot. So lari padang tu 2 kali. 2 kali lari dah muntah. Aduh. Jadi realiti itulah kita
kita dalam tajuk ni untuk orang yang kesusahan, orang yang kesakitan, orang dalam keperluan, kita tengok dengan mata yang berbeza. Betul. Itu cara betul. Pasal kita kena pandang dia tak dapat apa kita dapat. Dia sempit, kita lapang. Betul. Dia kurang bijak, kita lebih bijak. Betul. Dia payah nak kawal stres, kita boleh kawal stres. Benda tu semua adalah agihan Allah Ta'ala. Ingat benda tu dan baru kita jadi seorang yang belas kasihan. Jika tidak, mulut kita, ya Allah tangguh. Itu masalah lah. Kadang benda tu tengah-tengah bulan Ramadan ni mencabar keimanan untuk kita marah kan. Pasal kita geram. Geram tadi tu pasal kenapa lah. Yelah, realiti dia zaman sekarang ni keyboard warrior banyak sangat. Kan? Tak reti apa benda, cakap, tulis sebagainya. Jadi bagi banyak pihak lah. Bagi pihak kita, secara asalnya kita cuba buat jawapan. Dan kalau kita tak jawab sekalipun, buat diam boleh je. Kita biarkan orang kutuk. Tapi kita tak nak. Pasal mungkin apa ditulis oleh orang tadi, satu masa nanti dibaca oleh anak-anak orang ni. Betul. Ya, astagfirullah. Nauzubillah. 5. Ada 6 orang. 6 orang anak. 6. So, 5 kan? Apa yang asnaf tu? 6. Oh 6 eh? 6. Oh sebab dia 4 orang. Dia ada 4 orang anak lelaki. So saya baca lah 6 lah. 6 eh? 6. Jangan kuliah dia. Tapi cerita dia, anak dia bukan baca satu masa nanti. Betul. Astagfirullah. Mungkin ada saudara mara dia baca. Benda tersebut yang kita kena jaga. Kita kena faham orang itu dalam kesusahan. So sebab tu kita datang. Sebab tu kita datang tolong. Bukan kerja kita untuk kata kotor lah sekian. Kita tak cakap yang tu. Kita memang tak mampu nak buat. Kita tak reti nak buat. And I think Ustaz, kalau orang asnaf tu, insyaAllah, may Allah bless them. Amin. Kan? Bila dah jadi seorang yang berjaya nanti, menjawat jawatan yang tinggi, tukar pula komen dia lain. Astagfirullah, Ustaz. Rezeki tak salah alamat. Betul Ustaz kan? Tak boleh. Jadi tidak, itulah bagi saya tajuk tu. Walaupun kita punya penjelasan tak ni lagi lah, tak dapat nak tunjukkan secara betul. Jadi tapi dalam masa yang sama, pada sudut asal kesilapan orang tertentu yang rasakan kami lah sekian. Dia jangan sebutlah harga bayaran. Kan? Kita bukan masalah bayaran tadi. Kadang dia kata buat kerja, katakan naikkan harga. Ini mana kotor sangat, saya nak minta lebih-lebih. Kita tak pernah persoalkan pun. Betul. Tak masalah. Tak pernah persoalkan pun. Jadi jangan kata kami murah lah. Jadi dengan murah tadi awak boleh buat benda bukan dekat orang. Betul. Bukan cara. Salah orang salah. Jadi dua pihak lah. Lepas tu pihak satu lagi yang tukang komen. Jadi saya ulang balik, untuk jadi seorang yang mudah bersedekah, belas kasihan pada orang, belajar yang setiap manusia ada agihan yang tidak serupa. Jangan kata kenapa macam ni, kenapa ini, kenapa itu, sebab awak tak berada pada tempat orang tu. Betul. Macam juga awak tak berada tempat saya. Saya kata awak tak hafal Quran sebab apa? Pemalas. Tak dengar. Betul. Tak nak belajar. Dah jahil tak nak belajar. Takkan saya cakap macam tu. You're supposed to be like that. Agihan Allah Ta'ala untuk saya, agihan Allah Ta'ala untuk dia, untuk awak, untuk semua. Semua ada agihan dia sendiri. Macam kita nak balance kan agihan tadi dalam kita bermanfaat pada orang. Itu tajuk asal. Tu dia sebenarnya macam bila isu ni viral kan, saya cuba tengok on the silver lining lah. Mungkin tengok pada kebaikan kan. Mungkin bagus juga sebenarnya isu ni viral sebenarnya. Dia nampakkan lagi keadaan macam cara SPK membuat kerja. Betul buat kerja yang so, kita filter semua. Betul. Dia peluang untuk siapa SPK dapat. Betul. Dia peluang untuk SPK untuk tunjuklah cara kerja kami. Yelah, itu kata lain pun dapat Mata. advertising tanpa free advertising. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana social media so cincau bulan lah apa benda kan. Wow media. Apalah. Jadi realiti dia, kita tak nak gajikan orang, nak bayar orang untuk promosi tak buat. Tapi orang promosikan. Allah, ni adalah benda kebaikan. Tapi untuk sesiapa yang dapat tugasan, jangan buat benda luar daripada kerja awak. Satu. Kedua, orang yang tak ada terlibat, dia diam. Because you don't know something. Macam saya sebenarnya dalam kes macam kes kita tajuk yang pertama kan. Tajuk kafir ni. Saya tak tulis apa-apa pun. Saya tak komen apa-apa pun sepanjang daripada mula benda ni meletup. Betul. Sebab saya nampak kan, kalau anda kata saya bercakap awal sebelum nampak semua keseluruhan apa yang jadi,
saya kan mungkin tercakap benda tadi dengan semangat, saya lupa berkenaan dengan masalah kesilapan, kesalahan ataupun kita panggil apa. Ialah realiti dia punya macam itulah. Benda tersebut orang boleh tersasul cakap. Kita tengok yang tu dia cakap macam mana. Adakah orang yang tersasul cakap ke memang dia defend diri dia. Pasal benda tadi baru akhir kita boleh tegur. Don't be too quick to judge lah. Untuk kita tegur, kita tahu hujung dia ke mana. Jangan kita tegur siap-siap sebab nampak je kita komen. So kita tahu apa benda jadi. Betul. Kalau kali kita tahu benda jadi kan, lepas tu dia jawab, A jawab, B jawab. So kita nampak the whole picture. Ada baru kita boleh nampak dia ni siapa, yang ni apa dia buat, apa benda controversial lain yang dia bawakan. Jadi bila kita kumpul semua tu, kita nampak kenapa ada pihak triggered dengan kata-kata dia. Yang ni orang ni kata sekian cakap macam ni. Kenapa benda tadi? Itu sebenarnya benda yang kita kena tengok awal. So kita tak komen langsung. Sebab nak tunggu apa benda sebenarnya yang jadi. Okay? Okay, Alhamdulillah. Okay, dan begitulah. Siren untuk berhenti je. Kan? Dan hari ni pun Jumaat. Lepas ni kita nak pergi solat Jumaat kan? Naam. And Alhamdulillah begitulah selesai UTI Unplugging Today issue kita untuk episod kali ini. Alhamdulillah. And jangan jika anda suka konten-konten macam ni lagi, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Okay. Dan kita akan kembali lagi untuk podcast yang seterusnya. InsyaAllah. Nanti lepas Eid lah. Lepas Eid kan? Lepas Eid. Raya special lah. Raya special. InsyaAllah. Okay. Dan begitu, ada apa-apa announcement yang kita nak buat? Ustaz, ada apa-apa reminder? Tak nak masuk dah ujung dah. Kita macam ni. Yang asal dia macam Nabi sebutkan sebenarnya. Nabi kata carilah malam qadar pada 10 akhir. Kalau tak boleh kamu lemah, maka cari pada 7 akhir. Dan kita dalam 7 akhir. Walaupun kita tahu dah semalam mungkin 23, mungkin 25. Kita sekarang dalam menuju Ustaz, sorry. Ada chance tak 21? Benda tersebut boleh. Tapi hadis Nabi dah kata carilah dalam 10 akhir. 10 akhir tu kalau tak mampu, kamu tak larat juga 7 akhir. Nabi sebut itu. Kebarangkalian di 21 ada. Pasal bila Nabi sebut cari pada 10 akhir itu ada. Tapi bila Nabi bagi reinforcement cari pada 7 akhir. 7 akhir. Jadi memang kita ada kebarangkalian tadi. Yang penting more probability dekat situ. Yang pentingnya adalah kita kalau boleh penutup Ramadan itu lebih baik daripada pembukaan. Finish strong. Finish strong. Pasal yang terbaik adalah penutup. Al-umur bi khawatimiha. Segala urusan adalah penamat dia. Kalau awal-awal bagus, ujung tak elok lah. Kalau awal-awal elok tak elok, ujung tu baik, alhamdulillah. InsyaAllah. Itu yang kita kejarlah untuk pengakhiran ini untuk jadi lebih baik. InsyaAllah. Okay? InsyaAllah. Baik. Gigi, anything from you? Tak ada kot. Kita akhiri dengan persudahan yang baik lah dia. Alhamdulillah. So final words lah kan. Kalau tak tahu, jangan komen. Get the whole picture, tunggu, it's okay, ada sabar tu kan, and husnuzon. Jangan cederakan diri anda dan orang lain. La dararah wala dirar. Apa? Kullu muslimin ala muslimin haram. Ya betul. Naam. Hadis Nabi. Ini apa yang Nabi sebut ketika Hajjatul Wada'. Haji terakhir Nabi SAW pada hari Nabi berdiri depan para sahabat di Arafah. Nabi beri pesanan. Antara pesanan Nabi adalah kullu muslimin ala muslim haram. Setiap muslim kata muslimnya adalah haram. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya, maruahnya. Haram untuk kita sentuh, haram untuk kita ambil harta, haram untuk kita sakiti orang. Jadi realiti dia 3 perkara ni yang kita mungkin tadi sebutkan tu adalah masalah ni. Tolong jaga. So kita mungkin berpuasa tapi mungkin kita tengah menyakiti orang. Okay, atau makan harta orang dengan batil dan sebagainya. Jadi ni benda-benda yang ialah macam dia punya penunggang agama kan. Kalau kita orang yang gunakan gambar tadi penunggang populariti lah. Dia bagi penunggang. Dia sering kutuk kata ustaz penunggang agama kan. Ni ambil balik. Silakan. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Dan begitulah selesainya episod kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Kongsi. Sharing is caring. Alhamdulillah. The more the merry. The more the merry. Okay, Ustaz, boleh kita mengakhiri dengan
Tasbih Tasbih kafarah. kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.